Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Syafal Bakrin Haji Suhaili. Dan saya Harenti Jumatusin. Berita-berita utama malam ini. Usaha membangun komuniti ASEAN dan pengukuhan kerjasama bersama rakan-rakan dialog dijangka menjadi tumpuan perbincangan pada sidang kemuncak ASEAN. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menghantar titah putusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Tharman Shanmugaratnam berikutan dengan kemenangannya dalam pilihan raya Presiden Republik Singapura. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menghantar titah putusan tahniah bersempena dengan Hari Kebangsaan Republik Sosialis Vietnam. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam akan berangkat ke Jakarta, Republik Indonesia bagi menghadiri sidang kemuncak ASEAN ke-43 dan sidang-sidang kemuncak berkaitan yang bermula pada 5 hingga 7 September 2023. Sidang-sidang kemuncak berkenaan akan dipengerusikan oleh Republik Indonesia selaku pengerusi ASEAN pada tahun ini dan akan menghimpunkan ketua-ketua negara dan kerajaan ASEAN serta rakan-rakan dialog yang lainnya bagi memperkembangkan perbincangan yang antara lainnya mengenai usaha-usaha pembangunan komuniti ASEAN dan pengukuhan kerjasama bersama rakan-rakan dialog termasuk dalam isu-isu yang berkepentingan bersama seperti kerjasama ekonomi, belia, perubahan iklim, situasi di Myanmar, Code of Conduct in the South China Sea dan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific AOIP. Mengimbas kembali sidang kemuncak ASEAN ke-42 di Labuan Bajo pada bulan Mei lalu, para pemimpin ASEAN telah membincangkan perkembangan dalam usaha-usaha pembangunan komuniti ASEAN, pelaksanaan 5-point konsensus dan AOIP serta menumpukan kepentingan dalam mempertahankan perpaduan ASEAN bagi memastikan ASEAN terus menjadi pusat pertumbuhan dan wadah yang relevan untuk dialog dan kerjasama ke arah keamanan dan kemakmuran bersama. Ini selaras dengan tema pengerusi ASEAN pada tahun ini iaitu ASEAN Matters Epicentrum of Growth yang menekankan peranan utama ASEAN dalam seni bina serantau yang kian berkembang ke arah mencapai keamanan dan kemakmuran di rantau ini serta memberi tumpuan kepada menggalakkan pertumbuhan dan pemulihan ekonomi melalui kerjasama yang kukuh. Tema tersebut menekankan komitmen ASEAN untuk meningkatkan kapasiti dan keberkesanan institusi ASEAN ke arah menjadi lebih adaptif dan responsif terhadap cabaran-cabaran masa depan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah putusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Tharman Shanmugaratnam berikutan dengan kemenangannya di dalam pilihan raya Presiden Republik Singapura baru-baru ini sebagai Presiden Republik Singapura yang ke-9. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah putusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Vo Van Thuong, Presiden Republik Sosialis Vietnam. Tuan Yang Terutama Pham Minh Chinh, Perdana Menteri Republik Sosialis Vietnam serta kerajaan dan rakyat Republik Sosialis Vietnam
bersempena dengan Hari Kebangsaan Negara tersebut yang ke-78. Festival Korea mengukuhkan hubungan dua hala dan persahabatan antara negara Brunei Darussalam dan Republik Korea. Ikuti bahan beritanya selepas ini. ...68 orang graduan menerima pingat pada Majlis Penyampaian Pingat dan Hadiah Buku sempena Haflul Al-Takharuj ke-13 Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa. Majlis berlangsung di Dewan An-Naura, Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah di Ibu Negara. Penyampaian pingat dan hadiah disempurnakan oleh Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Haji Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan. Para penerima terdiri daripada seorang penerima pingat Pro Chancellor, seorang penerima pingat Rektor, 9 orang penerima pingat Universiti dan 57 orang penerima hadiah buku bagi pelbagai kriteria. Terdahulu, Profesor Madya Dr. Siti Sarah binti Haji Ahmad, penolong Rektor Hal Ehwal Akademik, dalam ucapannya berkata, kesemua pingat dan hadiah buku tersebut mempunyai kriteria masing-masing yang secara umumnya dinilai bukan sahaja dari sudut kecemerlangan dalam akademik dan aktiviti, malahan kecemerlangan sahsiah. Seterusnya bagi ijazah sarjana muda media dan teknologi. Seterusnya bagi ijazah Aisyah binti Muhammad Raisan. Festival Korea 2023 mengukuhkan hubungan dua hala dan persahabatan antara negara Brunei Darussalam dan Republik Korea. Perkara itu dinyatakan pada majlis perasmian pesta tersebut semalam. Majlis berlangsung di sebuah kompleks membeli belah di Brakas. Tuan Yang Terutama Kim Song-un, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Korea ke negara Brunei Darussalam berkata, festival tahunan ini memperkenalkan keindahan budaya tradisi dan tren terbaru Republik Korea. Hadir Dr. Siti Nurhalbi binti Haji Wasal Fela, pemangku setiausaha tetap Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Diadakan selama 3 hari, festival turut mempamerkan pelbagai jenis jualan termasuk masakan dan produk keluaran negara itu. Dalam mengimbas kembali sejarah hubungan persahabatan antara Brunei dan China, Pusat Sejarah Brunei dengan kerjasama Kedutaan Republik Rakyat China dan Persatuan Persahabatan Brunei-China menganjurkan Forum Sejarah Kesultanan Brunei. Forum berlangsung petang tadi di Pusat Sejarah Brunei. Hadir Tuan Yang Terutama Zhao Jianguo, Duta Besar Sewira Mutlak Republik Rakyat China ke negara Brunei Darussalam. Forum yang disampaikan oleh Dr. Haji Muhammad Hadi bin Muhammad Melayong, Pengetua Pusat Sejarah Brunei, antaranya mengongsikan hubungan persahabatan antara Brunei dan China yang sudah terjalin sejak sekian lama. Hubungan persahabatan ini terus terjalin khususnya dalam bidang ekonomi, sosio, budaya dan diplomasi. Hubungan diplomatik antara negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China mula terjalin sejak 30 September 1991. Forum tersebut dihasrat sebagai pendedahan ringkas tentang sejarah dan budaya negara Brunei Darussalam dan meningkatkan lagi hubungan persahabatan dan kerjasama antara dua buah negara. Sebagai usaha untuk meningkatkan kesedaran orang ramai tentang kepentingan menjaga kesihatan buah pinggang serta masalah yang berkaitan dengannya, Kementerian Kesihatan pagi tadi mengadakan Jariwara Kesihatan Buah Pinggang untuk semua. Jariwara selama 2 hari itu diadakan di Dewan Belalong, Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekanbanger. Hadir Pengarah Muhammad Amir Mubarak bin Pengarah Haji Hashim, Pegawai Daerah Tempurung. Diadakan sehingga esok sempena Hari Buah Pinggang Sedunia 2023 dan program ke Tempurung Bisai edisi cuti persekolahan antara pengisian jariwara termasuk pameran dan pemeriksaan kesihatan percuma. Juga hadir Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Sebanyak 53 pen darah berjaya dikumpulkan semasa kempen derma darah Anjuran Radio Television Brunei RTB dengan kerjasama Pusat Penerimaan Darah Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha. Kempen berlangsung pagi tadi di Kompleks Penyiaran RTB Sungai Akar.
Para penderma darah terdiri daripada pegawai dan kaki tangan RTB serta orang ramai. Kempen diadakan sempena ulang tahun perkhidmatan TV Brunei ke-48 yang dihasrat dapat memberi kesedaran kepada orang-orang awam akan manfaat menderma darah terhadap kesihatan sekaligus membantu pesakit yang memerlukan. Pusat Pendermaan Darah, Jabatan Perkhidmatan Makmal juga mengalu-alukan orang ramai untuk tampil menyertai kempen-kempen derma darah yang diadakan atau mengunjungi terus ke Pusat Pendermaan Darah, Hospital Raja Isteri Pangeran Nak Saleha dengan menempah slot derma darah melalui aplikasi Blood Card. Orang ramai terutama peminat bidang fotografi kini boleh menyaksikan sendiri hasil kreativiti 80 penggiat seni melalui pameran fotografi anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka. Pameran tersebut diadakan bagi memeriahkan ulang tahun Hari Kebangsaan ke-39. Pameran diadakan di Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka, daerah Tutong. Lebih 100 keping gambar menarik diketengahkan semasa pameran. Melalui pameran yang diadakan, ia dapat menarik minat masyarakat, terutamanya generasi muda, untuk menghasilkan seni foto, sekaligus menjadikannya sebagai sumber pendapatan yang dapat menjana sosioekonomi negara. Maklumat lanjut mengenai tarikh dan tempat pameran, layari media sosial Dewan Bahasa dan Pustaka. Pameran ini juga dibukakan kepada orang ramai, pengunjung perpustakaan. Ianya dibukakan dari jam 8 pagi sehingga 4.30 petang. Festival Budaya kali keempat yang diadakan di Makassar, Indonesia bermatlamat bagi memperkukuh hubungan dalam kalangan masyarakat di rantau kawasan pertumbuhan ASEAN Timur Bimiaga. Diadakan bermula 1 hingga 5 September ini, festival dianjurkan oleh Direktorat Jeneral Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Penyelidikan dan Teknologi Republik Indonesia. Negara Brunei Darussalam diwakili rombongan seramai 18 orang terdiri daripada sektor kerajaan dan swasta. Penglibatan negara dalam kegiatan seumpama ini melambangkan perpaduan dalam kalangan masyarakat rantau Bimiaga. Antara aktiviti akan diadakan bengkel kulineri, pameran kraf dan seminar. Kementerian Hal Ehwal Agama melalui Pusat Pengajian dan Penyebaran Al-Quran MABIMS selaku urus setia musabakah akan mengadakan musabakah menghafaz Al-Quran beserta pemahamannya peringkat kebangsaan tahun 1445 Hijrah. Orang ramai yang berhasrat untuk menyertai musabakah tersebut bolehlah melayari pautan tertera. Permohonan penyertaan dibuka mulai Isnin 4 September 2023 dan tidak lewat 4 Oktober 2023. Borang penyertaan hendaklah dihantar secara dalam talian melalui laman sesawang atau media sosial urus setia yang tertera. Maklumat lanjut, hubungi Pusat Pengajian dan Penyebaran Al-Quran MABIMS di talian 2237512 atau WhatsApp 7204964. Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Peperiksaan mengeluarkan keputusan peperiksaan Brunei Cambridge GCE peringkat O dan IGCSE sesi Mei-Jun 2003. Dari 1,190 calon yang menduduki peperiksaan tersebut, 820 adalah calon sekolah dan 370 calon persendirian. Pada peringkat nasional, 5 calon atau 0.42% berjaya memperoleh 8 O-level dan IGCSE ke atas dan 50 calon atau 4.20% memperoleh 5 O-level dan IGCSE ke atas, manakala 140 calon atau 11.76% memperoleh 4 O-level dan IGCSE ke atas. Manakala pada peringkat sekolah, 5 calon atau 0.61% memperoleh 8 O-level dan IGCSE ke atas, 50 calon atau 6.10% memperoleh 5 O-level dan IGCSE ke atas dan 139 calon atau 16.95% memperoleh sekurang-kurangnya 4 O-level dan IGCSE ke atas.
Para penuntut boleh mendapatkan slip keputusan mereka di sekolah masing-masing, manakala calon-calon persendirian dikehendaki mengambil slip keputusan mereka di kaunter Jabatan Peperiksaan Kementerian Pendidikan pada waktu pejabat. Bagi mana-mana calon yang berhasrat menduduki peperiksaan Brunei Cambridge GCE peringkat O dan IGCSE bagi sesi Oktober-November 2023, pendaftaran late entry masih dibukakan sehingga hari Khamis 7 September 2023. Maklumat lanjut melayari laman sesawang www.moi.gov.pn atau datang terus ke kaunter Jabatan Peperiksaan Kementerian Pendidikan pada waktu pejabat. 9 individu dan 3 buah syarikat dikenakan kompaun oleh bahagian penguatkuasaan Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan atas kesalahan di bawah BAM 12-1 Akta Kesalahan-Kesalahan Rampaian Pindaan 2021 kerana membuang sampah di tempat awam. Kompaun keseluruhan berjumlah RM2,800 adalah hasil operasi bersih yang dijalankan pada 21 Ogos hingga 26 Ogos 2023. Syarikat yang terbabit ialah Western Automotive Sales Services Niam Berhan, Sing Ho Huan Auto Accessory Services Company dan di Green Salhin Restaurant Catering. Manakala 3 rakyat tempatan dan 6 warga negara asing dikenakan kompaun atas kesalahan di bawah BAM 12-1-A Akta Kesalahan-Kesalahan Rampaian Pindaan 2021 kerana membuang sampah di tempat awam. Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan mengingatkan mana-mana individu dan pemilik atau penyewa bangunan untuk sama-sama menjaga keindahan dan kebersihan di ibu negara. Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan memaklumkan bermula hari Isnin 4 September 2023, waktu operasi bagi perkhidmatan kaunter-kaunter pendaftaran dan pengambilan dokumen perjalanan dan kad pengenalan akan dikemaskini seperti yang tertera. Sementara itu, perkhidmatan kaunter pendaftaran dan pengambilan dokumen perjalanan di pejabat-pejabat cawangan imigresen di daerah Belait, daerah Tutong dan daerah Temburong adalah ditutup pada hari Jumaat. Manakala perkhidmatan kaunter pendaftaran dan penyerahan kad pengenalan di pejabat-pejabat cawangan imigresen daerah Belait, daerah Tutong dan daerah Temburong adalah ditutup pada hari Jumaat. Untuk maklumat lanjut dan pertanyaan, boleh menghubungi melalui email info@immigration.gov.bn atau aplikasi WhatsApp 6737299550 semasa waktu bekerja. Program ke Temburong Bisai edisi cuti persekolahan dimeriahkan lagi dengan acara Wakaton Amal Tabung Anak-anak Yatim Daerah Temburong. Wakaton dianjurkan oleh Jawatankuasa Tabung Derma Anak-anak Yatim Daerah Temburong. Pelepasan acara Wakaton Amal sejauh lebih 2 km disempurnakan oleh Pengeran Muhammad Amin Mubarak bin Pengeran Haji Hashim, Pegawai Daerah Temburong. Hasil kutipan melalui acara ini dihasran dapat menampung kesejahteraan anak-anak yatim di daerah berkenaan selain meningkatkan kesedaran masyarakat bagi membantu golongan yang memerlukan. Juga menyertai Wakaton Ahli Majlis Mesyuarat Negara.